Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Panglima Awang atau Henry dalam sebutan Portugis atau Henrique sebutan bagi Sepanyol merupakan seorang keturunan Melayu yang pernah mencatatkan pencapaian dan penemuan terbesar dalam sejarah dunia pada ratusan tahun dahulu. Pemuda itu secara tidak sengaja memecahkan antara misteri terbesar menyelubungi masyarakat dunia ketika itu, tetapi selama ratusan tahun peranan dan sumbangan tokoh terbabit dipercayai disembunyikan sejarawan barat. Sebelum ini, masyarakat dulu cenderung menganggap bumi berbentuk lepir dan pelayaran berterusan merentasi lautan menyebabkan manusia jatuh ke ruang misteri di bawah bumi. Bagaimanapun, misteri itu berjaya disanggah apabila pemuda Melayu bersama rakan pelayarannya mengharungi ekspedisi merentasi lautan diketuai pelayar terkemuka Ferdinand de Magellan pada tahun 1519. Ekspedisi bersejarah itu akhirnya membuktikan bumi berbentuk bulat yang mampu menghubungkan dunia timur dengan barat. Selama ratusan tahun, pelayar barat seperti Magellan dan Sebastian Elcano dijulang dan dikenang sebagai tokoh membongkar hakikat rahsia itu. Dan pencapaian pemuda Melayu itu selaku manusia pertama mengelilingi dunia seolah-olah cuba disembunyikan. Bagaimanapun, beberapa tahun kebelakangan ini, segelintir pengkaji mula menilai semula jurnal ekspedisi Magellan yang direkodkan pencatat pelayar Antonio Pigafetta, dan sejak itulah mereka mula menyedari kewujudan pemuda Melayu terbabit. Ketika itulah terlintas di fikiran mereka hakikat pemuda terbabit sebagai manusia pertama mengelilingi dunia lantaran beliau mengembara dari Melaka ke dunia timur, seterusnya merentasi Laut Barat hingga kembali semula ke tempat asalnya di Asia Tenggara. Siapakah sebenarnya pemuda Melayu itu? Asal-usul Henrique diperdebatkan oleh ramai sejarawan. Ada yang mengatakan beliau dari Melaka, Sumatera, Maluku atau dari Cebu, Filipina. Di kalangan pengkaji barat, beliau dikenali Henry the Black atau Henry di Melaka. Bagaimana Henrique boleh berada di Melaka sekiranya dia bukan berasal dari Melaka? Pada kurun ke-14 dan 15, Melaka merupakan kawasan perdagangan paling aktif. Banyak negara jiran seperti Pagan, iaitu Kemboja, Ayutthaya, iaitu Thailand, Myanmar, Vietnam dan Borneo ingin membina pengaruh maritim mereka di Melaka. Pada waktu itu, ramai pemimpin dan perwakilan penting menghantar anak-anak lelaki mereka untuk berkhidmat di Istana Sultan Melaka. Henrique dipercayai adalah salah seorang daripadanya. Pada 11 September 1909, Ferdinand Magellan adalah salah seorang daripada peserta yang mengikut Diogo Lopes de Squeira sebagai duta Portugis ke Melaka. Duta itu dihantar untuk mengenal pasti potensi perdagangan di Melaka. Pada tahun berikutnya, de Squeira bersama rombongannya termasuk Magellan telah melarikan diri dari Melaka setelah mendapati Sultan Mahmud Shah merancang pembunuhannya, tetapi 18 orang ahli ekspedisi mereka yang lain berjaya ditangkap. Pada tahun 1511, armada Portugis yang diketuai oleh Afonso de Albuquerque telah menawan Melaka. Magellan juga menyertai kempen perang ini, menyebabkan ratusan pemuda Melayu ditangkap dan dibawa menggunakan kapal ke Lisbon sebagai tawanan perang atau dijual sebagai hamba.
Sebaik tiba di wilayah asing itu pada 1512, lelaki terbabit berkhidmat dengan Magellan dan pada masa inilah namanya ditukar kepada Henry the Black atau Hendrik di Melaka. Apabila dituduh sebagai seorang yang korup, Magellan kemudian menawarkan perkhidmatannya kepada Raja Charles dari Sepanyol pada tahun 1517. Magellan menawarkan untuk membantu Sepanyol mencari laluan baru ke Kepulauan Rempah, namun pemimpin tertinggi Kristian yakni Pope mensyaratkan jika Sepanyol ingin belayar, mereka tidak boleh lagi ke timur yang diperuntukkan kepada Portugis. Sebaliknya, Sepanyol perlu belayar ke barat. Dia berjaya meyakinkan Raja Charles dengan memperkenalkan Hendrik yang mahir dalam navigasi laluan laut dan pelayaran. Magellan kemudian diberikan 5 kapal layar untuk memulakan ekspedisi barunya. Arahan pelayaran untuk laluan ke barat menimbulkan kekhawatiran dalam kalangan klasi kerana pelayaran ke barat masih belum banyak diterokai dan amat misteri. Pastinya menimbulkan banyak kesukaran dan cabaran yang besar terutama di kalangan klasi. Akibatnya, banyak klasinya menarik diri dan Magellan terpaksa mengambil banduan sebagai anak kapal. Selain Hendrik, orang kanan Magellan adalah Elcano dan Pigafetta. Pada tahun 1519, kumpulan kapal ekspedisi meninggalkan pelabuhan Seville menuju horizon barat. Pelayaran menempuh pelbagai kepayahan sehingga ramai klasi sakit dan mati. Malah pemberontakan anak kapal berlaku bagi meminta Magellan berpatah balik. Bagaimanapun, penentangan sedikit reda apabila benua baharu ditemui di Amerika Selatan setahun kemudian. Pelayaran turut menemui Selat Magellan yang dinamakan sempena nama Magellan. Tidak puas dengan penuaan dunia baru itu, Magellan ingin meneruskan pelayaran ke barat sehingga konflik kembali tercetus dalam kalangan klasi. Walaupun ditentang, Magellan meneruskan pelayaran memasuki Lautan Pasifik. Pelbagai masalah timbul, antaranya ada kapal hilang, selain krisis bekalan makanan meruncing menyebabkan klasi kebuluran. Penderitaan dikelilingi lautan akhirnya berakhir apabila pada tahun 1521, satu lagi dataran ditemui apabila ekspedisi itu tiba di Pulau Cebu, Filipina. Berlabuh di situ, Hendrik menyedari pelayaran berterusan mereka ke barat sudah menemui dunia timur apabila mendapati pertuturan penduduk pulau itu menyamai bahasa Melayu. Jurnal Pigafetta mencatatkan Hendrik bertindak sebagai jurubahasa antara pelayar dengan penduduk tempatan. Ini bermakna Hendrik sudah berlayar bersama Magellan dari Melaka ke seluruh lautan Hindi, benua Afrika, Eropah, Atlantik, Afrika Selatan dan Pasifik. Ketika ini Hendrik sudah hampir mengelilingi dunia. Di Cebu, Magellan bertemu dengan pemerintah tempatan iaitu Raja Humabon. Bersama-sama 800 rakyatnya, Raja Humabon berjaya dikristiankan Magellan. Tidak lama kemudian, mereka terbabit dalam konflik peperangan dengan penduduk tempatan. Raja Humabon meminta bantuan Magellan untuk menghapuskan sekumpulan pemberontak di Mactan yang diketuai oleh Panglima Lapu-Lapu. Magellan bersetuju dengan permintaan Raja Humabon dan melancarkan serangan terhadap kumpulan pemberontak itu. Pada 27 April 1521, malangnya Magellan telah terbunuh dalam serangan itu akibat terkena panah beracun. Pigafetta mencatatkan ramai pelayar termasuk Magellan terbunuh dan hanya 18 pelayar termasuk dirinya dan Elcano berjaya melarikan diri dan pulang ke Sepanyol pada tahun 1522. Selepas kematian Magellan, Hendrik berasa sangat sedih. Menurut Pigafetta, walaupun sebagai seorang hamba, Hendrik dan Magellan mempunyai persahabatan yang baik. Kumpulan ekspedisi yang terselamat dalam peperangan Mactan kemudian kembali ke Cebu. Kumpulan itu telah melantik ketua ekspedisi yang baru iaitu Duarte Barbosa. Barbosa ingin mengekalkan Hendrik sebagai jurubahasa dan hamba di kapal mereka. Keputusan itu membuatkan Hendrik tidak gembira.
Enric kemudian sepakat dengan Raja Humabon. Pada esok harinya, Enric memberitahu kumpulan ekspedisinya bahawa Raja Humabon telah menyiapkan batu permata seperti belian sebagai hadiah kepada Raja Sepanyol. Sekumpulan anak kapal Sepanyol yang diketuai oleh Barbosa pergi untuk mengambil hadiah itu, tetapi mereka sebaliknya diserang. Menurut rekod rahsia Sepanyol, 27 orang terselamat daripada serangan itu termasuk Enric. Selepas serangan itu, nama Enric of Malacca hilang dari sejarah. Diari Pigafetta juga tidak menyatakan dengan jelas tentang keberadaan Enric. Enric diriwayatkan tidak terbunuh tetapi ditinggalkan di pulau itu. Sesetengah ahli sejarah mendakwa dia kembali ke tanah airnya di Sumatera atau pulang ke Melaka. Ada juga yang mengatakan bahawa dia terus menetap di Cebu, Filipina. Juan Sebastian Elcano dilantik menjadi ketua ekspedisi yang baru dan mereka berlayar kembali ke Sepanyol. Pada 6 September 1522, satu-satunya kapal yang masih tinggal, Victoria, selamat tiba di pelabuhan Sepanyol. Hanya 18 daripada 280 anak kapal yang selamat. Jika benar Enric di Melaka pulang ke Melaka atau Sumatera, ini bermakna dia berjaya menyelesaikan pengembaraan mengelilingi dunia dan beliau merupakan manusia pertama yang berjaya mengelilingi dunia berbanding Pigafetta, Elcano serta 16 pelayar yang selamat kembali ke Sepanyol. Mungkin ramai yang tertunggu-tunggu apakah maklumat dari sumber batin yang saya dapat dalam episod ini. Tetapi malang sekali, setelah beberapa kali percubaan dalam masa 2 minggu, saya tidak dapat perolehi apa-apa maklumat, antaranya maklumat berkenaan nama sebenarnya, asalnya dan ke mana dia pergi selepas ke Filipina. Hanya sedikit saja yang saya perolehi, iaitu kejadian di mana ketika dia ditawan umurnya sekitar 12 tahun. Selain itu, kejadian di mana dia dibawa dari Melaka ke Lisbon untuk dijadikan hamba, berlaku pemberontakan, kematian dan kebuluran di atas kapal adalah kejadian benar-benar berlaku. Mungkin ini bukan masa yang sesuai atau memang kisahnya akan kekal rahsia sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Bagaimanapun, selama ratusan tahun, pencapaian pemuda Melaka itu tidak disedari ramai pihak, termasuklah masyarakat negara ini. Hal ini disebabkan kewujudan pemuda terbabit tidak direkod dalam kitab Melayu lama yang menjadi asas rujukan sejarah negara sejak ratusan tahun lalu. Walaupun peranan pemuda itu tidak tercatat dalam kitab sejarah Melayu, kewujudan beliau tidak dinafikan kerana tertera dalam catatan sejarah pelbagai bangsa asing, terutama catatan Pigafetta. Sejarah dilakarkan pemuda Melaka itu sememangnya satu pencapaian besar buat bangsa Melayu. Tetapi sayangnya peristiwa agung itu kini bagai sudah hilang daripada lembaran sejarah negara. Berbanding tokoh lain seperti Hang Tuah, Tok Janggut, para Miswara mahupun Pak Pandey, tidak ramai masyarakat terutama generasi baru mengetahui atau mengenali jasa pemuda terbabit. Kisah pencapaian pemuda Melayu itu bagaimanapun berjaya dikesan penulis fiksyen sejarah iaitu Harun Aminur Rashid yang menghasilkan novel tokoh itu pada tahun 1958. Berikutan nama Melayu pemuda itu tidak diketahui, maka Harun menggelarkan beliau sebagai Panglima Awang. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.